Okey. Kharaja Rasulullah SAW, hadis sahih riwayat Muslim. Nabi keluar, Nabi SAW keluar. Perawi hadis ni siapa? Uqbah bin Amir. Dia kata Nabi satu hari keluar, wa nahnu fi suffah. Ketika kami berada di suffah. Apa makna suffah? Suffah ni macam kemah di belakang masjid Nabi, yang tempat itu didiami oleh orang fakir di kalangan muhajirin. Ada kata lebih kurang 70, ada kata 80. Jadi mereka ni tak ada rumah, tak ada pekerjaan, tak ada keluarga. Duduk di mana? Masjid Nabi. Apa kemah? Sufah tu macam kemah lah. Itulah tempat dia. Antara yang duduk di sufah ni siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata ketika kami berada di sufah, Nabi datang, maka Nabi tanya soalan. Tengok cara Nabi nak didik sahabat. Ayyukum, siapa kalangan kamu yuhibbu, yang suka an yaghduwa, keluar. Yang kedua ni keluar di waktu pagi, kulla yaumin, setiap hari, ke Buthan. Buthan ni satu nama tempat di Madinah, tempat pasar menjual unta. Au ilal aqiq, ataupun satu tempat yang bernama Aqiq, yang ada tempat wadi ataupun sungai. Dan tempat ni lebih kurang 100 km daripada Madinah. Dua tempat Nabi sebut. Satu Butahan, yang kedua, dua-dua ni dipanggil pasar, antara tempat jual unta. Maka Nabi kata, siapa nak keluar setiap hari ke Butahan ataupun Aqiq, fayati minhu, maka bila dia keluar ke salah satu tempat tu, dia bawa datang binaqataini, dua unta, naqah. Qaumawaini, dua unta yang gemuk dan besar. Siapa nak keluar, kemudian bawa balik dua ekor unta. Fi ghairi ismin, tanpa dosa. Apa maksud? Dia tak mencurilah, dia tak menipu, dia ambil dengan cara yang halal. Wala qata'i rahim, dan tanpa dia memutus silaturahim. Mana dia ambil unta tu sampai tak mengutuhkan silaturahim, bukan. Kemudian faqulna, sahabat pun jawab, ya Rasulullah, nuhibbu zalik, kami naklah. Siapa tak nak pergi ke pasar dapat dua ekor unta? Kami naklah. Maka Nabi kata, afala yaghdu, kalau kamu betul-betul nak, kenapa kamu tak boleh yaghdu, keluar di waktu pagi? Salah seorang kamu keluar di waktu pagi ilal masjid, ke masjid, bukan ke Butahan, bukan ke Aqiq. Lepas tu dia buat apa? Faya'lamu, dia belajar, au yaqra, ataupun dia baca ayataini, dua ayat min kitabillah, daripada Al-Quran. Khairul lahu, lebih baik daripada dua unta. Dia pergi masjid, dia belajar dua ayat, dia faham, sebenarnya lebih baik daripada dua ekor unta yang gemuk. Tak perlu pergi pasar, pergi masjid, belajar dua ayat, sebenarnya dia dapat lebih baik daripada dua ekor unta. Wasalasun, dan kalau tiga ayat, lebih baik daripada tiga ekor unta yang gemuk. Wa arba'un, dan empat ayat lebih baik daripada empat ekor unta yang gemuk. Wa min a'dadihinna minal ibil, dan semakin banyak bilangan ayat, semakin banyak dia dapat unta. Faham? Perawi hadis ni Uqbah bin Amir. Okey, apa pengajaran daripada hadis ni? Nabi buat contoh, dapat belajar dua ayat, dapat apa? Bukan dua unta, tapi lebih baik. Sebenarnya Nabi nak bagi tahu apa tu? Cari faham ayat Quran jauh lebih baik daripada cari harta. Semua orang nak unta yang besar. Zaman Nabi, unta yang gemuk memang semua orang nak. Maka Nabi kata, kalau betul kamu nak, kamu tak perlu pergi ke pasar, hanya pergi ke masjid dan belajar dua ayat. Semalam kita habis surah Al-Ahzab, berapa ayat? 73. Jadi berapa ekor unta kita dapat? Mungkin 80, mungkin 90 ekor unta. Tapi mana ustaz, tak dapat pun, seekor pun tak dapat. Apa maksud tu?
Apa maksud? Belajar satu ayat lebih baik daripada satu ekor unta yang gemuk. Dua ayat lebih baik daripada dua. Apa maksud dia? Kalau kita pergi ke pasar, mungkin dapat, mungkin tak dapat. Betul? Kalau betul dapat seekor unta, lepas tu berapa lama? Berapa lama bertahan seekor unta? Sekejap. Tapi kalau kita faham satu ayat, mungkin dengan satu ayat membawa kita dapat surga yang kekal abadi. Sangat beza surga dengan unta. Boleh faham? Tapi berapa ramai keluar setiap hari cari duit, unta tak dapat, kereta tak dapat, sampai tak ada masa nak belajar ayat Quran. Ya Allah, ruginya. Boleh faham tak? Tengok Nabi bagi analogi. Sebab Nabi bagi contoh unta, sebab manusia suka harta yang paling mahal. Kalau betul tambah-tambah ni yang banyak masa free ni, dulu sibuk bekerja, tak ada masa. Sekarang pencen, dengan terasa yang pencen. Yang pencen lagi peluang kan? Betul tak? Ini dok, dah pencen pun tak datang juga. Sebab tu saya nak beritahu kan, Nabi kata apa? Pergi ke masjid kan, habis kita datang ke center, dapat tak pahala yang sama? Mana tahu? Sebab masa tu zaman Nabi belajar Quran hanya di masjid. Mana ada center gula masa tu? Tapi sekarang boleh tak nak belajar tadabbur Al-Quran di masjid? Tak boleh. Tak boleh. Jadi maksud Nabi bukan masjid, maksud ialah belajar apa? Kalau belajar Quran di mana-mana saja dapat pahala ni. Dan kalau kita pergi di masjid, tak jumpa ni nak belajar tadabbur, betul tak? Cuba tengok jadual kuliah. Ini masjid di mana saya tak tahulah. 7 hari, 7 malam. Pagi lagi kuliah subuh kan? Tak ada satu pun subjek tadabbur Al-Quran. Nabi kata pergi masjid belajar. Saya setiap kali saya solat kan, tengok jadual mengajar 7 malam penuh. Lepas tu tengok pula Quran kat rak tu beratus-ratus. Yang Quran tu paling mulia, tak disentuh, tak dipelajari. Yang dipelajari apa dia? Bukan daripada Quran. Seolah mas tu dia letak kat tepi, dia ambil belajar. Bukan perak, kaca. Kata-kata guru. Betul tak? Jadi sangat sukar nak pergi ke masjid untuk belajar 2 ayat, 3 ayat. Bukan setiap malam, setiap minggu pun susah, setiap bulan pun susah, setiap tahun pun susah. Betul? Rugi. Jadi sepatut AJK masjid ajarlah, suruhlah ustaz mengajar Al-Quran. Kenapa? Supaya jemaah yang dengar tu dapat unta. Boleh faham? Percaya tak yang Nabi cakap ni? Jadi yang setiap pelajar datang malam ni dapat berapa unta? Oh, kalau kumpul daripada awal kan. Tapi ingat, kalau tak beramal, bukan dapat unta, dapat apa? Laknat. Tanggungjawab besar dan berat. Tapi kalau buat, paling mulia. Okey? Cukup apa? Ada lagi ya? Cukup dah? Oh, tak nak unta dah? Okey lah. Satu ayat aja. Tapi dapat satu unta lebih je lah.